Ubah lanskap politik demi kesejahteraan dan kemampanan ekonomi. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazrif Ahmed Syukri. Perdana Menteri Dr. Seri Ibrahim memberi bayangan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU dijangka diadakan selewat-lewatnya Ogos ini. Beliau menggesa semua parti politik serta parti agar memberi sokongan padu bagi menghadapi PRU DUN kelak. Saya minta kerjasama kawan-kawan bagi sokongan kerana negeri ini akan ada pilihan raya. Ogos mesti ada pilihan raya. Lewat-lewat mesti ada pilihan raya. Jadi setiap undi yang ini negeri semua kaum. Ini negeri nanti Melayu, India, China, Sabah, Sarawak. Kalau orang datang bawa ini kempen seolah-olah ini negeri India saja punya kan, Melayu saja punya Sabah. Kita kena jaga ini negeri supaya jaga semua kaum. Beliau berucap demikian pada program ramah mesra Perdana Menteri bersama masyarakat India di Desa Cempaka Nilai. Lanskap politik negara perlu ditukar ke arah yang lebih baik bagi menjamin kesejahteraan serta kemampanan ekonomi masa depan. Perdana Menteri Dr. Seri Ibrahim meminta sokongan semua pihak dalam merealisasikan perkara itu. Tapi saya fikir Jelasnya beliau menyambut baik sebarang perbezaan pendapat namun perlu ditegur secara baik. yang ada tanda sebut. Saya perlu sokongan ini. Ya. Saya tukar peta politik negara kita. Tak setuju dengan tak apa, tegur dengan baik. Jangan hina, jangan fitnah. Saya tak peduli parti dalam kerajaan, luar kerajaan. Saya bagi tahu, ya Anthony Lok kebetulan dia dalam kerajaan. Dia tahu daripada awal saya kata please, ini negotiated contracts. Ambil commission, you please stop because saya tidak akan pertahankan sama ada di luar kerajaan atau dalam kerajaan. Beliau berucap pada Majlis Temu Anuan Negeri Sembilan di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia Nilai. Atau beri ruang anak-anak tanya. Kerajaan mengambil maklum keperluan Universiti Islam Malaysia USIM untuk menubuhkan sebuah hospital universiti yang bagi kegunaan dalam latihan kepakaran pelajar perubatan. Tambah beliau, kerajaan juga meneliti cadangan keperluan penambahan kolej kediaman di USIM. Ketika ini terdapat satu kediaman pelajar dengan kapasiti 20% daripada 14,000 pelajar. USIM ni ada dua permohonan yang mendesak. Satu ialah hospital universiti. Keduanya soal kolej kediaman. Jadi saya kena timbang dengan pimpinan universiti dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menentukan mungkin sebahagiannya untuk satu blok hostel dan satu lagi memulakan projek hospital universiti. Perdana Menteri meluangkan masa 2 jam bersama hampir 3,000 pelajar universiti serta pelajar tingkatan 6 bagi menjawab pelbagai persoalan dan cadangan di USIM Nilai. Sementara itu, peserta program Temu Anwar di USIM teruja kerana dapat menyuarakan pendapat dan pelbagai soalan kepada Perdana Menteri. Saya berharap segala inisiatif yang dibawa kerajaan, sebab saya sendiri sokong sepenuhnya apa yang dibawa kerajaan pada hari ini. Ada inisiatif ataupun susulan tindakan daripada pihak kerajaan sendiri supaya apa yang saya nampak universiti ini adalah sesuai dengan gagasan madani yang dibawa oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri. I think the students' answers are addressed, and it's a good thing that because the government seems approachable, and yeah, I think it's very exciting for every students and every not students from university also, but from secondary schools and
they get to voice out their questions and their questions are answered lah. Saya rasa sangat berusaha hatilah sebabnya Datuk Seri sendiri macam turun kan. Lepas tu dan Datuk Seri tadi dia ada cakap dia akan kemukakan yang mana masalah-masalah ataupun pandangan dia akan kemukakan ke Jemaah Menteri macam tu. Dan secara tak langsung Datuk Seri juga Datuk Seri mendengar luahan rakyat-rakyat yang di sekitar lain juga. Sebenarnya kan program ni ada orang luar juga datang. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan memastikan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersikap lebih tegas membabitkan penyebaran fitnah di platform media sosial menjelang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN. Menteri Fahmi Fadzil berkata ia terutamanya melibatkan sentimen perkauman, agama dan institusi diraja 3R. Kerjasama yang baik di antara Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta penyedia platform perkhidmatan media sosial ini amat penting, bukan hanya untuk mengelak sebaran bahan-bahan 3R tapi juga untuk memastikan platform-platform media sosial ini tidak disalahguna oleh penjenayah. Kita lihat sebagai contoh aplikasi Telegram disalahguna oleh scammer untuk mencuri 45 juta ringgit wang rakyat Malaysia sepanjang 3 tahun kebelakangan ini. Ini jumlah yang besar. Tambah beliau, pihaknya turut melihat keperluan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi memastikan pihak MCMC mempunyai kuasa yang lebih bagi menangani isu terbabit daripada berulang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Kita Madani peringkat Negeri Kelantan di Dewan Wawa atas Jalan Banggol, Kota Baru, Kelantan. Dalam perkembangan lain, program e-usahawan Saya Digital Business berjaya melatih 27,595 usahawan di Kelantan dengan jumlah jualan terkumpul melebihi 1.1 bilion ringgit. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata ia merupakan salah satu teras kempen Saya Digital yang telah menunjukkan pencapaian positif. Jelas beliau, kempen Saya Digital dianjurkan bagi mempersiapkan rakyat dengan kemahiran digital untuk memperkasakan ekonomi digital. Ini terutama melibatkan golongan B40, warga emas, komuniti rentan sosioekonomi, pelajar dan usahawan. Beliau berucap ketika merasmikan jelajah Saya Digital 2023 di Kelantan di Universiti Teknologi Mara UiTM, Cawangan, Kelantan di Machang. KKD turut membangunkan portal mydigital.kkd sebagai pusat sehenti dalam usaha pendigitalan pelbagai perkhidmatan kerajaan untuk rakyat. Dalam perkembangan lain, sebanyak 381,251 tablet peranti siswa telah diagihkan ke seluruh negara sejak September 2022 dan Kelantan sahaja sebanyak 24,525 tablet telah diedarkan. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT meluluskan peruntukan pembangunan berjumlah 36.34 juta ringgit bagi 95 projek. Menterinya Ngakomi berkata peruntukan kepada 11 pihak berkuasa tempatan PBT di negeri itu adalah bagi meningkatkan kualiti fasiliti awam. Kebijakannya adalah projek infrastruktur. Kita berikan keutamaan kepada projek berimpak tinggi yang dekat di hati rakyat, seperti naik taraf pasar awam, baik pulih tandas yang kotor, buat jalan yang telah rosak, pasangkan lampu solar, mampan, hijau dan jimat tenaga. Kesemua ini kita akan lihat kepada impak kepada rakyat. Dan ini bukan apa kementerian mahu, bukan apa pegawai-pegawai mahu. Kita sentiasa memberikan peruntukan berdasarkan kepada apa yang rakyat mahu. Ini adalah keutamaan kita. 35.84 juta ringgit adalah bagi 13 projek yang diluluskan Majlis Bandaraya Alustar sehingga Jun tahun ini. Manakala RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan awam dan infrastruktur Pasar Teluk Wanjah, Dewan Datuk Syed Omar, projek Longkang Taman Pulai Jaya dan Dataran Kejat Medan Selera Darul Aman di Alustar yang diluluskan hari ini.
ke arah mewujudkan kebersamaan serta membina keharmonian antara pemimpin dan rakyat. Karnival Kita Madani Negeri Terengganu dianjurkan di Kuala Nerus. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, ia bagi menerapkan nilai-nilai murni berlandaskan 6 tonggak Malaysia Madani. Dan kerana itulah bagi membolehkan rakyat terus mendukung kerajaan, maka kerajaan ini melaksanakan penjualan dasar kursi yang baik terus kita kekalkan, kita tambah baik dan baru untuk membolehkan penjualan yang rakyat suarakan sebelum ini dapat ditunaikan oleh kerajaan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Majlis Penutup Karnival Kita Madani Negeri Terengganu 2023 di Kuala Nerus. Kekang keterisan bahan api bersubsidi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperluas pembangunan stesen petrol dan diesel tanpa subsidi di kawasan sempadan negara. Jadi bila wujudnya program ekonomi sepadan, kita mewujudkan 2 stesen petrol pam itu, dia berkesan. Kita jimat 6 juta. Sekarang ini kita akan beralih kepada zon timur, iaitu di sepanjang kerajaan, di sepanjang sepadan negeri Kelantan dan Perak, dan kita juga meninjau keadaan yang berlaku di Johor ni. KPDN juga sedang meninjau lokasi sesuai untuk pembangunan projek stesen minyak tanpa subsidi untuk warga asing di sepadan Sabah dan Sarawak dengan adanya kesan limpahan ekonomi dari Kalimantan, Indonesia. Dalam perkembangan lain, pakej Tuition Rahmah diperkenal bagi membantu pelajar khususnya daripada golongan kurang berkemampuan. Tawaran pakej pembelajaran secara dalam talian serendah RM5 sebulan bakal memberi manfaat kepada lebih 30,000 pelajar di Pulau Johor. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub menjelaskan pakej tersebut akan disebarluas kepada pelajar-pelajar dari tahun 4 hingga tingkatan 5 di seluruh negara. Dan ini sudah barang pasti akan mengembirakan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang tidak perlu untuk bergerak ke mana-mana, tapi duduk di rumah secara online akan mendapat pembelajaran melalui ITTV e-learning ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pakej Tuition Rahmah pertama di Malaysia di Kempas, Johor. Berkat kuasa 20 Jun lalu, arahan pembekuan permohonan permit pindahan padi ke luar negeri telah dikeluarkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ia melibatkan permohonan permit pindahan padi oleh Palestin membeli padi, manakala petani masih boleh menjual hasil padi mereka di mana-mana kilang. Keputusan kementerian mengambil kira kepentingan dan hak petani. Petani hanya perlu memohon permit pindahan padi daripada Pejabat Kawal Padi dan Beras KPD negeri sekiranya ingin menjual padi ke kilang luar negeri. Langkah intervensi tersebut bersifat sementara untuk memastikan bekalan beras dalam pasaran sentiasa stabil. Bagaimanapun, sekiranya terdapat keperluan Palestinan membeli padi untuk menjual padi di luar negeri, mereka boleh membuat permohonan untuk pertimbangan Ketua Pengarah Kawal Padi dan Beras. Kementerian juga akan mengadakan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan bagi memperjelas isu berbangkit demi memastikan bekalan beras tempatan sentiasa stabil di pasaran dengan harga yang dikawal.
Bertemu kembali dalam Berita Tengah Malam. Barisan Nasional BN diberi mandat mengetuai gabungan bersama Pakatan Harapan PH untuk berdepan PAS pada pilihan raya negeri PRN di Kelantan nanti. Di negeri Kelantan memang kita akur bahawa Barisan Nasional adalah yang akan memimpin secara keseluruhan. Walaupun kita mempunyai don-don yang kita akan tandingi, tetapi kedudukan Barisan Nasional yang berdasarkan kepada keputusan pilihan raya dulu, dia selalu dia yang nombor 2 dan sebagainya. Maka memang kita secara konsensus bersetuju untuk menyerahkan kepimpinan itu kepada Barisan Nasional, dan dari segi calon menteri besar lah, apalah dan sebagainya, kita serah pada dia. Negeri Kelantan dan satu lagi seksyen lingkaran tengah utama LTU dibuka kepada pengguna jalan raya bermula tengah malam tadi. Ia melibatkan laluan dari kampung orang asli Sungai Candan ke kampung Asap Raup dan sebahagian seksyen 5A Persimpangan Krau. Dan yang lebih pentingnya ialah kita akan dapat meminimalkan kesesakan lalu lintas, terutama sekali semasa semusim perayaan. Jadi pembukaan secara rasminya yang digazet ialah pada 25 bulan, bermakna 12:01 pada tengah malam ini orang-orang boleh menggunakan lebuh raya ini. Namun begitu, saya ingin berpesan kepada mereka, kepada pemandu, supaya berhati-hati. Walaupun jalan kita elok, lurus, lebar dan sebagainya, tapi kita harap dapat mematuhi peraturan jalan raya, tidak memandu dengan terlalu laju, ikut peraturan yang telah ditetapkan. Dengan pembukaan laluan tersebut akan memendekkan perjalanan dari Simpang Keruntung ke Simpang Krau dengan jarak perjalanan hanya 18.6 km yang mengambil masa 15 minit. Dia bercakap kepada pemberita selepas merasmikan pembukaan LTU di Raup yang turut dihadiri Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Dalam perkembangan sama, lebuh raya LTU itu akan disambung dari Simpang Pelangai ke Negeri Sembilan dan seterusnya ke Johor Bahru. Pusat Ekonomi Digital PADI dapat sambutan menggalakkan. Ia bukan sahaja membantu rakyat setempat mendapatkan capaian internet, malah menjadi pusat sehenti yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Alhamdulillah, sambutan di sini ini boleh dikatakan penuh. Setiap hari memang akan ada pelanggan yang datang. Kalau di hujung minggu, kita memang akan buat kelas ICT untuk kanak-kanak dan remaja. Selain itu, kita ada juga buat kelas keusahawanan untuk golongan golongan wanita, suri rumah, seperti kelas Shopee, TikTok dan Canva. PADI bantu saya melalui pemasaran. Dia ajar saya macam mana nak luaskan pasaran saya. Lepas tu macam mana nak packaging kan. Saya dulu packaging saya macam tak menarik kot. Sebab tu ramai yang tak berminat sangat lah. Lepas tu saya join kelas ini, dia ada ajar macam mana packaging yang menarik. Situ satu. Lepas tu yang ajar saya buka kedai melalui TikTok, melalui Facebook. Hari Peladang Pertenak dan Nelayan Peringkat Negeri Melaka dijenamakan semula kepada Melaka Agrofest. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia bakal mendekatkan lagi sektor pertanian dengan masyarakat. Melaka Agrofest juga antara pengisian yang bakal dilaksanakan sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Jadi hasil yang baik ini akan dipamerkan semasa pameran Agrofest tahun depan sesuai dengan Tahun Melawat Melaka, dan kita bercadang merangka Agrofest tahun depan sesuai dengan musim buah durian. Jadi kita boleh buat pelbagai daya penarik bagi pelancong-pelancong datang ke Melaka waktu ketika itu menikmati kepelbagaian hasil pertanian dan juga buah-buahan tempatan yang akan dituai pada musim tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada perasmian Melaka Agrofest 2023 di Dataran Sejarah Aikro.
Taman Bukit Ceras dipilih menjadi taman angkat skuad aman wanita Amanita Polis Diraja Malaysia PDRM. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, ia bertujuan memperkasa masyarakat terutamanya golongan suri rumah dalam membenteras jenayah. Di mana tahun-tahun lepas kriteria pemilihan itu masih lagi berdasarkan kepada kepadatan penduduk dan juga kadar jenayah. Tidak semestinya ia mengatakan bahawa jenayah ini tinggi di sini, tetapi ianya sesuatu yang harus diberikan perhatian. Dan itu taman ini dipilih kali ini dan dengan harapan bahawa kita bersama masyarakat setempat dapat meningkatkan jenayah yang ada berlaku di sini daripada tidak berlaku di sini. Tambah beliau, Taman Angkat Amanita tersebut merupakan yang kelima diwujudkan di Kuala Lumpur. Orang awam yang menyaksikan kemalangan maut di kilometer 16.9 Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli tengah hari tadi diminta tampil ke Ibu Pejabat Daerah Gerik IPD bagi memberikan maklumat. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata kejadian tersebut menyebabkan sepasang suami isteri maut di tempat kejadian manakala 3 anak lagi mereka mengalami cedera parah. Siasatan awam mendapati kereta dipandu mangsa berusia 41 tahun itu sedang dalam perjalanan dari arah Gerik menghala ke Jeli. Setibanya di lokasi kejadian, kereta tersebut telah hilang kawalan dan masuk ke laluan pertentangan sebelum bertembung dengan sebuah lori yang membawa muatan simen. 3 anak mangsa berusia 14, 12 dan 7 tahun yang mengalami cedera parah dihantar ke Hospital Gerik untuk rawatan. Sementara pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sementara itu, di Pekan Pahang, seorang suri rumah maut manakala 5 penumpang termasuk 4 kanak-kanak selamat selepas kereta dipandunya terbabas dan terbalik di kilometer 45 Jalan Pekan Salong di Pekan Pahang pagi tadi. Dalam kejadian 10.05 pagi tadi, pemandu kereta jenis Proton Iswara, Nur Ain Mokhtar, 35 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Zadi Mat Zain memaklumkan 3 penumpang kanak-kanak berusia 1 hingga 11 tahun cedera di muka, manakala 2 lagi penumpang berusia 8 dan 30 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Siasatan awam mendapati kemalangan itu berlaku ketika mangsa bersama penumpang dalam perjalanan dari Felda Chini, Pekan menghala ke Gambang, Kuantan. Ketika tiba di lokasi kejadian, mangsa dipercayai cuba mengelak sebuah lori dari arah bertentangan yang hampir memasuki laluannya. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sempena musim haji, Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS kembali menganjurkan program haji cilik perdana. Program bertempat di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, disertai 3,000 peserta kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun. Pengarah KEMAS Pulau Pinang, Kamarul Bahari Muhammad Saleh berkata program kali kedua ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman dan pendidikan awal kepada kanak-kanak berkaitan rukun Islam kelima ini. Kalau dalam rukun Islam tu ada 5 elemen yang penting, yang mana kita 4 daripadanya kita dapat buat secara simulasi di tabika sendiri, tapi untuk haji ni kita paksa kita buat dalam bentuk yang sebenarnya lah, yang mana simulasi ini memang semua rukun-rukun haji itu kita patuhi lah. Sementara itu, peserta amat teruja dapat merasai pengalaman menunaikan ibadah haji. Nak pusing Kaabah. Nak lagi balik batu. Sono. Apa nak pergi haji tak? Nak pergi haji yang betul. Dah pusing Kaabah. Dah pasang batu. Lalu terjambrah. Sarah nak pergi haji yang betul. Saya rasa gembira ada program macam ni. Dedahkan anak kita pada pendedahan yang elok lah.
Nak tengok pemain badminton baca berita, saksikan saya, Chia Lik Hau, dalam Stadium RTM 24 dan 25 Jun ini. Kita balik ke perkembangan sukan. Pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman terpaksa melupakan hasrat untuk beraksi di Grand Prix GP Belanda kerana masih bergelut dengan kecederaan. Pelumba yang terkenal dengan gelaran damau itu sempat turun dalam sesi kelaikan semalam selepas disahkan pulih oleh pasukan. Namun dia kemudian terpaksa menaik diri kerana masih merasai kesakitan akibat kecederaan tulang rusuk yang dialami semasa perlumbaan di GP Itali. Menurut Damok, kesakitan itu menyebabkan dia bergelut untuk menyesuaikan diri dengan litar dan cedera. Dia turut berdepan kesukaran memperbaiki catatan masa. Damok mengalami kecederaan tulang rusuk selepas terbabas dan melambung di udara semasa sesi latihan di GP Itali. Insiden itu menyebabkan beliau terpaksa disisihkan pada perlumbaan GP Jerman dan digantikan dengan seorang lagi pelumba berpotensi, Daniel Shahmi. Liga Premier Futsal Malaysia MPFL, Selangor Tot United berpesta gol membelasah Kuala Lumpur 10-2 di Kompleks Sukan ISN Raja Muda Kuala Lumpur. Kemenangan besar itu membolehkan skuad kendalan jurulatih dari Thailand, Pat Sriwijit, itu berada di kedudukan ketiga kumpulan B. Menurut Pat, kemenangan itu cukup penting bagi menghidupkan peluang pasukan mara ke peringkat sungguh akhir. Today the player play very good. We prepare for play this the KLFA. For the KLFA play good too. And for the we team organize and scouting for the them team and we play in the target. Sementara itu, penolong jurulatih Kuala Lumpur Muhammad Saifullah Yusof berkata, perbezaan kualiti kedua-dua pasukan terselah dengan kekalahan besar anak buahnya ke atas Selangor Top. Kita cuba untuk cari import lah. Sebagaimana yang kita nampak, kebanyakan tim memang ada import. Dan juga kita struggle daripada segi fitness kita lah. Pertemuan sebelum itu menyaksikan dua tonggak Selangor Top, Iqmal Najmi Ismail dan Akmal Hakimi Naim paling menyalah selepas masing-masing menyumbang 2 gol. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nazif Ahmad Syukri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.